Salam sejahtera para penonton. Selamat datang ke program Temu Bual Econ Roundtable bersama saya, Datuk Dr. Madeline Burma. Dalam rancangan ini, kita membawa beberapa pakar industri dan akademik sebagai tetamu untuk membincang isu-isu sosioekonomi Malaysia, amnya, dan Sarawak khasnya. Kita bersiaran dari World Trade Center Kuala Lumpur. Bersama saya adalah Profesor Emeritus Datuk Dr. Hassan Said dan Profesor Datuk Dr. Nozaini Azman untuk membincang pendidikan di Malaysia. Okey, selamat datang Prof. Datuk Nozaini. Selamat datang Prof. Emeritus. Terima kasih. Kita mengucapkan terima kasih kerana sudi dan sedia datang untuk membincang satu topik yang begitu hangat sekali dibincangkan di negara kita ketika ini. Okey, pertama sekali saya ingin memberi sedikit gambaran. Okey, ramai orang yang dah membincang tentang isu pendidikan ini. Cuma hari ini kita akan pergi jauh sedikit. Selain daripada membincangkan pendidikan secara umum, saya ingin melihat juga apakah aspek dalam pendidikan tinggi. Ini jarang dibincangkan dalam halayak umum. So, okey, sebagai permulaan Prof. Nozaini lah mungkin. Lepas tu mungkin Prof. boleh sambung kemudian. Bagaimanakah keadaan ataupun situasi semasa ni? Kita dah dengar dah setahun dari segi pendidikan, dari pengamatan dan penyelidikan Prof. Prof banyak membuat penyelidikan tentang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Bagaimana Prof? If you can give a little bit of a scenario. Okey, terima kasih Datuk Madeline. Secara umumnya kalau kita lihat pendidikan tinggi di Sarawak dengan lebih kurang 2.9 juta populasi, pada saya keadaannya sudah baik. Tapi itu tidak bermaksud dia cemerlang. Maksudnya ada ruang untuk menambah baik sistem pendidikan tinggi di Sarawak itu sendiri. Di Sarawak ada universiti awam, ada universiti international, ada college community berbelas college community, ada institute, ada college perguruan dan sebagainya. Jadi dia telah memenuhi sistem pendidikan tinggi yang membolehkan pelbagai jenis ataupun lapisan masyarakat untuk akses kepada pendidikan tinggi. Tetapi seperti mana dengan sistem pendidikan tinggi di negeri-negeri yang lain, penambahbaikan perlu daripada aspek infrastruktur asas seperti apa yang diperlukan sekarang khususnya semasa pandemik, iaitu keperluan teknologi. Pada saya khususnya di Sabah dan Sarawak dan di tempat-tempat pedalaman di Semenanjung, akses teknologi itu bukan kepada tempat Selalu kita kata kita ada internet di situ. Tetapi internet ada di situ tetapi orangnya tidak dapat mencapainya. Jadi berbeza. Dua perkara yang berbeza. Jadi IT itu bukan ke tempat kepada individu. Jadi kalau pelajar setiap individu itu dipastikan boleh akses kepada internet bagi memastikan proses pembelajaran secara atas talian itu berjalan lancar. Tidak ada excuse lagi kita telah ada pencawang di sana. Tetapi kita tak tanya bahawa setiap ahli pelajar itu mendapat akses. Sama ada akses internet ataupun akses kepada bahan-bahan untuk pengajaran. Jadi itu adalah infrastruktur asas. Tetapi juga kita rasa sangat penting untuk meningkatkan tahap infrastruktur soft yang dipanggil sumber manusia atau talent lah Jadi kebiasaannya di IPT di regional di kawasan region ini memerlukan bakat-bakat sama ada bakat ahli akademiknya untuk terus menambah baik sistem dan juga pemimpin. Sebab pemimpin itu harus tahu apa citra Sarawak sebenarnya. Apakah isu-isu yang boleh ditangani oleh institusi pendidikan tinggi berasaskan fungsi mereka masing-masing. Sebab fungsi mereka berbeza. Universiti fungsinya berbeza dengan misalnya college community. Dan college community itu sangat penting di Sarawak kerana college community diletakkan di tempat-tempat hampir di pinggir bandar, luar bandar dan di pendalaman Jadi fungsi mereka tu harus memenuhilah keperluan khususnya daripada aspek akses, tetapi bukan akses saja, sukses juga Access pencapaian. dan sukses. Yes, access dan sukses. That's a very interesting way to start our discussion now. Terus kita membicarakan tentang isu yang sangat dekat dengan Sarawak. Isu tadi katanya infrastruktur, memang you have the pencawang tu ada kat situ, tapi rupanya orang tidak ada akses. What about you Prof? Your pengalaman dalam with the kementerian, with the private university, and then you went to
UiTM. What is your take on the situation? Terima kasih Datuk kerana menjemput untuk rancangan roundtable ini, dan saya dengan Sarawak ini banyak saya terlibat dengan Unimas, ya. Lembaga Pengarah dan WISI UiTM, ada cawangan UiTM di Sarawak. Betul, okey. Jadi saya dapati bahawa dari segi tahap pendidikan tinggi, kualiti institusi yang ada di Sarawak ini cukup hebat. Curtin, Swinburne, Unimas. Dan pada peringkat sistem pendidikan asas yang biasa ni, kita dapati bahawa Sarawak mempunyai sedikit masalah kerananya kedudukan bandar-bandar, kampung-kampung dengan landscape negeri itu yang berbukit. Betul. Jadi mempunyai masalah untuk membina satu infrastruktur yang baik. Dan dari segi telekomunikasi pun susah untuk mendapat coverage. Kalau sekolah-sekolah di kampung, di pedalaman itu, kita cakap tentang internet dan sebagainya, bagi mereka itu cukup susah. Pasal dia basic tak ada. Jadi inilah satu cabaran yang salah untuk Sarawak. Yang kedua, saya lihat bahawa cabaran di mana kita punya masalah untuk mendapatkan guru yang baik, yang berkualiti tinggi. Kerana kebanyakan guru ini, mereka tak nak pergi ke pendalaman. Mereka mau duduk di Kuching, mau duduk di Bintulu. Itu kerana kadang-kadang diri sendiri dan kadang-kadang mungkin suami ataupun isterinya di sana ada masalah. Jadi pada keseluruhannya, dari segi potensi untuk membangun di Sarawak ini cukup besar sekali. Oleh kerana komitmen kerajaan, saya ingat kerajaan negeri pun mempunyai perancangan yang hebat tentang pendidikan. Dan saya rasa banyak dari segi peluang untuk pembangunan di Sarawak ini yang boleh disokong oleh institusi-institusi pendidikan tinggi. Kajian-kajian yang melibatkan dalam bentuk social engineering, social ekonomi, banyak boleh dilakukan oleh universiti yang boleh membantu Sarawak. Jadi keseluruhannya untuk pendidikan tinggi saya tak nampak masalah. Mereka cuma kadang-kadang pensyarah itu susah sikit untuk mendapatkan pensyarah. Yang masalah untuk pendidikan biasa inilah lokasi mereka yang begitu mencabar dan begitu untuk memperoleh guru-guru. Itu satu masalah yang perlu diatasi lah. Sebab kalau kita lihat, especially dalam pandemik COVID ini, masalah ini begitu ketara sekali. Betul. Kita mendengar bagaimana pelajar dari Sabah dan Sarawak menghadapi masalah untuk, tadi disebut, bukan hanya isunya, bukan hanya ada bangunan itu ke, atau pencawang langit ke, whatever you call that. Kami di Sarawak dipanggil wireless community. Dia betul-betul tak ada wire. Itu yang menjadi isunya. So saya rasa kita akan sambung selepas ini. Kita berhenti sekejap dan kita akan sambung bahagian yang seterusnya, itu masa depan untuk pembangunan pendidikan di Sarawak. Okey, kita kembali sekali lagi untuk membincangkan isu berkaitan dengan pendidikan di Malaysia amnya dan Sarawak khususnya. Kedua-dua tetamu kita telah pun membincangkan cabaran yang dihadapi oleh negeri Sarawak khususnya, logistiknya dari segi gunung ganangnya katanya tadi. Okey, Prof. Nozaini, dalam pengalaman Prof, apakah yang diperlukan oleh negeri Sarawak, khususnya peranan yang boleh dimainkan oleh universiti yang bersifat regional ni? Adakah dia perlu di masa hadapan kita lihat kita perlu ada satu perubahan dari segi pemikiran kita berkaitan dengan peranan universiti ini? Okey, kalau kita lihat penubuhan institusi pendidikan tinggi itu, dia mempunyai fungsi yang berlainan seperti yang saya sebut tadi. Kenapa kita wujudkan institusi universiti ataupun college university di negeri-negeri, dan mereka kebanyakannya menggunakan nama-nama lokal, nama lokal. Khususnya IPTA atau IPT ini adalah bertujuan untuk membangun negeri tersebut, sama ada dari aspek ekonomi atau dari aspek masyarakatnya, sosioekonomi dan sebagainya lah. Jadi sangat penting saya rasa untuk semua institusi yang diletakkan di Sarawak itu melihat kembali apakah isu-isu penting yang perlu diberi penekanan oleh sama ada kerajaan negeri atau industri atau masyarakat. Saya bagi contoh dalam sistem pendidikan, apabila saya memberi sedikit pandangan ataupun penasihatan di
Unimas contohnya ya. Saya maklumkan bahawa universiti Unimas sebenarnya tidak boleh seperti universiti-universiti di Semenanjung ataupun di Sabah. Kerana asasnya adalah untuk melihat perkara-perkara dalam konteks Sarawak. Jadi kalau program-program pendidikan untuk melatih guru, dia tidak boleh duplicate semua kursus-kursus yang ada di 12 fakulti pendidikan di Malaysia. Jadi ada banyak ruang yang kami fikirkan bersama dengan pensyarah di Unimas, iaitu misalnya tidak ada kursus-kursus yang berkaitan pengajaran di luar bandar. Teaching in rural environment, teaching in difficult circumstances. Sebab luar bandar di Sarawak berbeza dengan luar bandar. Walaupun di Semenanjung ada luar bandar ya, ataupun pendalaman, tapi di Sarawak dia juga berbeza. Guru-guru atau pemimpin yang pergi ke luar bandar di Sarawak perlukan maklumat tentang community and education. Sebab community di Sarawak dia berbeza dari segi ialah pendidikannya, kerana komuniti itu sangat berkait dengan the whole system dalam sesebuah kampung atau sebagainya. Jadi kalau guru di Malaysia tidak faham tentang budaya, tentang bagaimana keluarga ataupun rumah adat resam dan sebagainya, agak susah. Jadi perkara-perkara ini tidak ada, kursus-kursus ini tidak ada dalam sistem pendidikan guru mungkin digunakan sebagai kursus saja, tetapi ataupun embedded saja. Ya, embedded saja. Jadi itu juga pemimpin juga mesti faham tentang bagaimana role dia, pemimpin sekolah misalnya, guru besar ataupun pemimpin di IPT, mesti faham bagaimana dia harus masuk ke dalam komuniti di luar bandar, bagaimana peranan dia sebagai role model kan. Sebab kalau di kampung-kampung biasanya pengetua dan itu adalah seorang terpelanjar yang perlu masuk ke dalam komuniti. Jadi inilah perkara-perkara yang saya rasa perlu diberikan penekanan supaya kita jangan duplicate perkara-perkara yang mungkin agak sama sahaja. Terdapat keperluan yang mendesak yang perlu khusus kepada Sarawak ya. Begitu juga dengan aspek pelancongan, budaya, mempertahankan bagaimana cottage local cottage industries misalnya ya. Sebab skill-skill di Sarawak itu ada banyak kelebihannya. Dan bagaimana perkara-perkara ini dapat ditonjolkan dan dapat khususnya dalam aspek kelestarian dan sebagainya. Ini cukup menarik Prof sebab sering kali kita mendengar pendidikan adalah to make people everybody alike. Berfikiran sama, cara kita melihat sesuatu itu dengan satu kacamata yang sama. Tapi Prof membawa isu kepelbagaian, sesuatu yang agak berlainan sedikit dengan cara kita melihat benda. So itu everybody wants to be alike. They said education is trying to make everybody alike. So we'll pick up on that later. Okay, Prof, what do you think that what should Sarawak focus on, Prof? I think kita tidak boleh lagi bahawa masa depan ialah berkaitan dengan digital. Digital Jadi kita bercakap tentang digital ekonomi, kita bercakap tentang digital learning, kita bercakap yang menjadi asas pada digital ialah bagaimana kita boleh akses pada internet. Jadi yang boleh membawa Sarawak berlainan pada negeri lain ialah bagaimana Sarawak boleh menjadi ke depan dari segi industri digital ini. Banyak inovasinya. Perkara yang masa depan memang digital. Jadi yang saya rasa yang perlu kita buat ialah dari segi infrastruktur digital itu mesti mantap. Dan dari segi talents ataupun sumber manusia, we need to develop the talents. Jadi banyak tempat-tempat yang boleh membangunkan talent ini, bakat ini di universiti boleh dibangunkan, agensi-agensi itu boleh bangunkan. Kerana kadang kalau ada infrastruktur, tak ada orang dalam tu, tak elok juga. Jadi aku macam panggil apa white elephant kadang-kadang. Betul. Jadi yang masa depan saya rasa ialah yang saya rasa bahawa Sarawak pun memang memberi perhatian khusus dalam bidang digital ini. Dengan usaha animasinya, animation park dia dah ada dan sebagainya. Digital ekonomi ini memang berlaku. Sarawak one of the earliest. Ini COVID ini memanglah telah menukar konsep cara kita bekerja, menukar konsep cara kita memikir dan macam mana kita lakukan bisnes. So it's something that I think we need to spend on this, how we can create kind of talents for the
new era. Okay, the new economy they call it nowadays. New digital era lah. Alright. Yeah. Sebab selepas ini kita akan berbincang contohnya, I would like to identify what one key area, if there is a need to change, Prof. Kalau apa yang ada yang telah kita lakukan selama ini, bukan hanya just kita kata perubahan yang kecil, tetapi apakah dia perubahan yang really game changer yang you rasa perlu Sarawak lakukan atau Malaysia perlu lakukan dari segi pendidikan. Nak robohkan universiti ke, bukan saya kata roboh fizikal, cara kita berfikir. Sebab orang kata sekarang universiti is no longer relevant. Pada saya tak perlu robohkan universiti sebab saya rasa IPT yang ada cukup mencukupi untuk lebih kurang 2 million penduduk di Sarawak. Mungkin perlu aspek-aspek merging dan sebagainya, khususnya apabila tidak ada pelajar-pelajar international, sekiranya institut IPT itu memerlukan pelajar international untuk survive. Tapi yang penting adalah bagaimana IPT itu mengenal pasti apakah cara ataupun ekonomi ataupun aktiviti-aktiviti di negeri Sarawak yang memerlukan sama ada sumber manusia kehadapan ataupun cara-cara teknik baru melalui research dan sebagainya. Saya bagi contoh misalnya peladangan. Itu juga mempunyai aspek yang sangat penting. Saya rasa sangat penting kepada pertanian, food dan peladangan untuk diberikan perhatian oleh institut di Sarawak. Smart farming, they call it smart farming now. Okay, so ini sesuatu yang akan menarik yang akan kita bincangkan untuk di slot yang ketiga nanti. So kita berhenti seketika, kita sambung selepas ini. Okey, kita sambung semula Prof, berkaitan dengan yang kita bincang sebelum kita berhenti tadi. Prof ada membincangkan tentang game changer. Apakah yang perlu diberi penekanan oleh universiti ataupun sistem pendidikan tinggi kita di Sarawak khususnya. Tadi disebut tentang plantation, tapi kita terpaksa. If you can elaborate, Prof. Kalau kita tengok di peringkat antarabangsa pun, semuanya sekarang melihat kepada aspek nasional. Disebabkan pandemik dan pelbagai sebelum itu, sekarang semuanya menjurus balik kepada apakah fokus di peringkat nasional. Jadi di Sarawak fokusnya balik kepada apa sebenarnya yang diperlukan di Sarawak. Dan kalau kita tengok Sarawak itu sendiri, kita pun tidak akan menggalakkan mobiliti. Sarawak hanya ada 22.9 populasi. Bagus kalau kita berikan skill-skill untuk mereka boleh their livelihood should be in Sarawak. Therefore they can earn money and stay in Sarawak. Rather than out migrate. Rather than kita kalau boleh jangan menggalakkan mobility. Therefore kita kena bagi skill-skill. Dan di Sarawak dengan tanah yang luas dan sebagainya, kita lihat perdagangan, perladangan, pertanian. Food is going to be an issue. So this is how people survive, countries survive, to really go back into perladangan and pertanian. So ini adalah perkara-perkara yang perlu dicarilah niche ni dan dibangunkan niche ini. Jadi ini akan membantu terus kepada mereka yang akan balik kepada pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan perladangan dan pertanian. Kedua, saya rasa Sarawak sangat unik Jadi pelancongan juga menjadi satu aspek. Jadi aspek-aspek pelancongan ini saya rasa yang melihat kepada komuniti, yang melihat kepada sustainability of culture and budaya, whereby people like to go and see. And I'm not talking about international tourism now. We are talking about local. Dan ini adalah saya rasa elemen yang saya rasa kalau teknologi Universiti Teknologi Sarawak sepatutnya itu adalah niche mereka. Dia di bawah kerajaan negeri. Sepatutnya mereka boleh mengambil alih ataupun memberikan impak yang sangat baik kepada kerajaan negeri dan negeri Sarawak. Sebab nama college universitinya adalah College Universiti Teknologi. Jadi aspek-aspek STEM. Tetapi college community, UNIMAS ataupun yang mana-mana khususnya Universiti IPT Awam harus memberi impak inilah sebab juga saya balik kepada akses tadi.
saya rasa game changer yang akan datang adalah kepentingan universiti atau IPT awam. Okey. Kerana mereka memberi akses aspek equity, dan perlu memastikan semua penduduk di Sarawak mendapat skill atau ilmu yang boleh mereka gunakanlah untuk kebaikan ataupun dia livelihood. Terima kasih Prof. Ini satu pandangan yang jauh berbeza dengan pemikiran lazimnya, iaitu semua nak berduduk ranking yang tinggi-tinggi, memfokus kepada teknologi. Sedang yang saya khawatir ialah yang dikendong tak dapat, yang dikejar pun kata kececeran dan kendong tak dapat. The usual thing that we used to say. So what you're trying to say here is that Sarawak focus on what you have. The strength lies in the state itself. Manusianya, apa yang adanya. So that's a very interesting way of looking at it. Yes, and while doing that, increase quality. Right. Quality daripada segi program dan juga ahli akademiknya. Jangan kejar ranking ni. The ranking will come if you are very good. Right. Betul. And it takes some time untuk membangun kepada tadi yang baik nak pergi ke cemerlang. So maknanya Sarawak dari segi institusi pendidikan tingginya dikatakan memang kita dah baik, tapi yang kita cuba usahakan ialah supaya mencapai tahap yang cemerlang. Lebih cemerlang. So that is very important, and I like the part dia bila dia kata jangan terlalu sangat mengejar ranking, because it will come once you develop the strength of the university. It will come automatically. That's a good. Okay, Prof, what do you think, for someone who has been in the education, both private, public, and also in terms of looking at education per se, what are the new game changers, that we should, Sarawak or Malaysia should focus on now? Saya selalu melihat inovasi ataupun innovation ini satu yang boleh menjadi game changer. Bila bercakap tentang innovation ini, bukanlah satu innovation berbentuk teknologi, kejuruteraan. Yang sering kita fikirkan. Innovation dari segi thinking. Jadi bila tersebut innovation ini, misalnya Datuk Najib bercakap tentang agriculture, farming. Inovasi sekarang ni adalah berbentuk how you can use the technology to support the farming. Sekarang dipanggil smart farming. Smart farming, betul. Jadi innovation dalam kejuruteraan pun banyak boleh berlaku. Dalam social engineering itu banyak inovasi yang boleh kita lakukan. Jadi bila pemikiran inovasi ini, kita selalu memikirkan sesuatu yang baru. And then apakah yang boleh kita lakukan supaya Sarawak menjadi sebuah negeri yang berbeza kemajuannya, berbeza pada pemikirannya dan berbeza dari segi pencapaiannya. Jadi faktor yang boleh mengubah semua ialah bagaimana kita boleh memasukkan elemen inovasi di dalam diri kita sendiri. Misal kita start di sekolah pun, banyak perkara yang kita ajar di sekolah ini, selalu kita tidak memikirkan sesuatu yang out of box. Selalunya kita mengikut yang prescribed curriculum. Jadi bila kita gunakan prescribed curriculum ini, kita tak ada sesuatu yang kreatif. Jadi kalau tak ada di peringkat sekolah pemikiran kreatif yang berinovasi, sampai di peringkat tinggi pun budaya ini tak ada. Sebab itulah one game changer, the innovation must start from the young age sampai lah atas. Elemennya ialah empower the students. You need empower the students in terms of their learning style, their pedagogy punya approach dan sebagainya, supaya pelajar kita di sekolah ataupun pelajar kita di universiti ini boleh innovate sesuatu. Dalam beberapa perkara, banyak saya berbincang dengan pelajar kata, you have to think how to fail. You have to think how to fail. Maksudnya, you boleh buat test dan sebagainya, sesuatu yang satu tahap yang dah maksimum yang gagal. Sampai dah tak ada ni. If you fail, that means there's a challenging part of you how to make it happen. Jangan fail lagi. That's an interesting way of looking at it. Jadi sesuatu yang bagi saya ialah semua basic things di Sarawak ni dah ada. Dah ada ya? Semua dah ada. So innovation. And then yang penting lah talents. Yang penting lah saya sebut tadi tentang komunikasi. Yang saya sebut tentang the new business now in digital. Yang mengubah semuanya akan menjadi the game changer will be the thinking
the innovation of it. Itulah. So itu sangat-sangat menarik. We hear both sides of the story. Di satu pihak kita mendengar bagaimana Prof. Nozaini mengatakan it's a kind of a global approach, as we go global, but yet at the same time kita fokus on the local dari segi pendidikan kita. Dan Prof menyebut satu perkataan yang sering kita dengar sekarang ini, khususnya selepas COVID pandemic ini, kita mendengar tentang inovasi. Tapi inovasi bukan hanya dalam bentuk technical, tetapi katanya dari segi thinking. So kita sudah sampai ke tahap penghujung perbincangan kita. Kita perlu berhenti di sini dulu, Prof. Jadi sampai di sini saja episod kita pada hari ini. Terima kasih kepada tetamu jemputan khas kita. Terima kasih kepada World Trade Center Kuala Lumpur sebagai lokasi studio kita. Kita berjumpa lagi pada episod akan datang.